Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Alhamdulillah, pada tahun ini Pekayatim telah meneruskan program ibadah korban yang kedua di Thailand, iaitu secara spesifiknya di kawasan Narathiwat dan juga di Patani. Pihak Pekayatim mempunyai dua orang wakil di sana, iaitu Encik Mat Sukri yang in charge di Narathiwat dan Puan Masitah yang in charge di Patani. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kami berjaya mengorbankan sebanyak 3 ekor lembu, iaitu 2 ekor di Narathiwat dan 1 ekor di Patani. Untuk korban di kawasan Narathiwat, kami anggarkan lebih kurang 80 keluarga telah menerima daging korban tersebut. Secara spesifiknya di Narathiwat, tempat pelaksanaan korban adalah di Kampung Kelubi, Kuala Kawil, dan di Patani pula ibadah korban telah dijalankan di Kampung Pulau Kerengga. Alhamdulillah, pada tahun ini seramai 12 orang peserta telah menyertai ibadah korban anjuran Pekayatim, dan setiap peserta akan menerima ECJ tanda bahawa mereka telah menyertai program ibadah korban anjuran Pekayatim. Saya mewakili Pekayatim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita akan jumpa lagi pada program Pekayatim yang akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kekhilafan daripada saya sendiri. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan meredai setiap amal ibadat korban kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Alhamdulillah, pada tahun ini Pekayatim telah meneruskan program ibadah korban yang kedua di Thailand, iaitu secara spesifiknya di kawasan Narathiwat dan juga di Patani. Pihak Pekayatim mempunyai dua orang wakil di sana, iaitu Encik Mat Sukri yang in charge di Narathiwat dan Puan Masitah yang in charge di Patani. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kami berjaya mengorbankan sebanyak 3 ekor lembu, iaitu 2 ekor di Narathiwat dan 1 ekor di Patani. Untuk korban di kawasan Narathiwat, kami anggarkan lebih kurang 80 keluarga telah menerima daging korban tersebut. Secara spesifiknya di Narathiwat, tempat pelaksanaan korban adalah di Kampung Kelubi, Kuala Kawil, dan di Patani pula ibadah korban telah dijalankan di Kampung Pulau Kerengga. Alhamdulillah, pada tahun ini seramai 12 orang peserta telah menyertai ibadah korban anjuran Pekayatim, dan setiap peserta akan menerima ECJ tanda bahawa mereka telah menyertai program ibadah korban anjuran Pekayatim. Saya mewakili Pekayatim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita akan jumpa lagi pada program Pekayatim yang akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kekhilafan daripada saya sendiri. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan meredai setiap amal ibadat korban kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Pada tahun ni, buat pertama kalinya Pekayatim bekerjasama dengan Era Green Farm Cambodia dalam menganjurkan program ibadah kurban di Vietnam. Program ibadah kurban ini telah dilaksanakan pada tarikh 10 Julai, iaitu Hari Raya pertama di Malaysia dan Hari Raya kedua di Vietnam, bertempat di Madrasah Tahfiz Al-Quran Jami'ul Azhar, iaitu MATAZ di wilayah An Giang, Vietnam. Program ibadah kurban ini melibatkan beberapa pihak, iaitu warga MATAZ itu sendiri dan juga AJK pelaksana Era Green Farm Cambodia dan juga penduduk setempat. Buat pertama kalinya, Tuan Haji Zaki, iaitu Presiden Jamiah Islamiah Wilayah An Giang, Vietnam, telah turut serta dalam sesi pembahagian daging kurban. Saya mewakili Pekayatim dan juga Era Green Farm Cambodia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program ibadah kurban pada tahun ini. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi pada program tahun akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kekhilafan daripada kami. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil-Adha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan memberkati ibadah kurban kita semua. Assalamualaikum.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Alhamdulillah, pada tahun ini Pekayatim telah meneruskan program ibadah korban yang kedua di Thailand, iaitu secara spesifiknya di kawasan Naratiwat dan juga di Patani. Pihak Pekayatim mempunyai 2 orang wakil di sana, iaitu Encik Mat Sukri yang in charge di Naratiwat dan Puan Masitah yang in charge di Patani. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kami berjaya mengorbankan sebanyak 3 ekor lembu, iaitu 2 ekor di Naratiwat dan 1 ekor di Patani. Untuk korban di kawasan Naratiwat, kami anggarkan lebih kurang 80 keluarga telah menerima daging korban tersebut. Secara spesifiknya di Naratiwat, tempat pelaksanaan korban adalah di Kampung Kelubi, Kuala Kawil, dan di Patani pula ibadah korban telah dijalankan di Kampung Pulau Kerengga. Alhamdulillah, pada tahun ini seramai 12 orang peserta telah menyertai ibadah korban anjuran Pekayatim. Dan setiap peserta akan menerima ECJ tanda bahawa mereka telah menyertai program ibadah korban anjuran Pekayatim. Saya mewakili Pekayatim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita akan jumpa lagi pada program Pekayatim yang akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kehilafan daripada saya sendiri. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan meredai setiap amal ibadat korban kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Mana ada Allah ya? Tak A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma zidna ilma warzuqna fahman. Allahumma yassir lana wa la tu'assir, atamin bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bertemu pada hari ini, pada pertemuan pertama di minggu pertama di tahun baru Hijriah. Semoga kedatangan tahun baru ini benar-benar dapat merubah kehidupan kita. Manusia, sebagai manusia memang kita perlu berubah. Kita tak boleh statik. Kita tak boleh jumuk. Kita tak boleh comfort zone. Karena Allah telah memberi amanah, taklif kepada kita sebagai manusia
untuk merubah kehidupan dunia ini ke arah kebaikan. Itulah objektif tugas kita sebagai Khalifatul Ard. Jadi sebenarnya mari tahun baru ni kita kena change mindset kita. Kita kena tukar pemikiran kita. Inilah hikmah di sebalik peristiwa Hijratul Rasul yang kita nak highlight pada tengah hari ini. Kisah Hijratul Rasul mengandungi 1001 hikmah yang tersirat. 1001 hikmah yang tersirat. Begitu banyak di sepanjang kisah Hijratul Rasul. Itu adalah sebahagian daripada kehidupan yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan tugas dan tanggungjawab dia sebagai utusan Allah. Rasulullah diberi tugas untuk menggalas tugas dan tanggungjawab sebagai Rasul utusan Allah. Pada apa yang kita lihat di sepanjang sejarah utusan Allah yang diutuskan di muka bumi ini, semuanya menghadapi dugaan, cabaran, rintangan yang begitu hebat. Majoriti Nabi dan Rasul mencapai klimaks penentangan kaum dia ni kepada setiap Nabi dan Rasul. Khususnya para Rasul Ulul Azmi. Nabi Isa dibunuh. Nabi Musa nak dibunuh. Nabi Ibrahim nak dibunuh. Nabi Nuh nak dibunuh. Dan last kali Nabi Muhammad. Kita bayar. Kenapa manusia ni nak bunuh utusan Allah? Sedangkan kita melihat di segi kemuliaan akhlak yang ada pada Rasul utusan Allah tu memang the best model. Karena setiap Nabi dan Rasul ni, setiap Nabi dan Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT semuanya mempunyai pribadi akhlak yang mulia. Tetapi kenapa manusia memusuhi? Kenapa manusia menentang? Kenapa manusia melakukan 1001 perkara penghinaan, penganiayaan, kezaliman? Siapa nak bunuh? Limaza? Why? Kerana manusia ni, bila dia kekal dengan tradisi dia, bila dia kekal dengan kepercayaan, amalan, adat dia, amat sukar dia nak berubah. Faham tu? Pahaman jahiliah. Inilah yang mengekang pemikiran manusia untuk berubah. Abu Jahal, Abu Lahab, orang bijak, orang pandai, orang cerdik, pemimpin, bukan kelas doga. Di sudut penghormatan peribadi, memang dia akui Nabi Muhammad ni orang baik, orang juru, orang cerdik, orang bijak. Tapi bila Nabi Muhammad setuh pegangnya dia, amalan dia, adat dia, itulah yang menjadi titik tolak permusuhan, perbalahan. Di sudut peribadi, dia respect, dia hormat. Di sudut akidah, dia lawan. Kerana apa? Kerana ada kepentingan. Dia tahu kalau dia terima ajaran Nabi Muhammad, untuk habislah survival kehidupan dia tu. Orang tak akan hormat dia bila masuk Islam ada. Orang dia akan ditetal oleh masyarakat dia, pakak dia hilang, waris-waris dia, segala-gala. Dia hilang segala-galanya. Itu nak ayat. Kontra dengan orang-orang yang berhijrah ni. Jadi orang yang berhijrah ni, dia meletakkan keutamaan Allah SWT tu dan Rasulnya melebihi segala-galanya. Pengorbanan. Siapa yang boleh berkorban tinggal kampung, tinggal harta, tinggal anak, tinggal bini? Acu tak sip kita.
Orang hamba kita pada kapun, jangan duduk kapun ni. Aku warning seminggu, kamu tak tinggal kapun, aku bunuh. Apa? Apakah kita sanggup? Bukan senang nak berhijrah. Nak berubah ni bukan senang. Memerlukan mujahadah yang sangat tinggi untuk kita berubah dalam kehidupan kita. Faham tu? Jadi mari tahun baru ni, saya nak tanya soalan pertama. Nak berubah ataupun tidak? Kalau kita nak berubah, insya-Allah Allah Taala akan tunjuk jalan dia tu untuk kita jadi baik. Kita ni tak jadi sekadar baik. Kita tak jadi setakat sangat baik. Kita nak the best. All of the best. Kita nak yang terbaik daripada yang terbaik. Puas hati tak? Kita ni manusia. Kita ni orang. Ada nyawa, ada mata, ada kaki, ada tangan. Jadi apa guna infrastruktur yang Allah Ta'ala letak atas kita ni tanpa kita melakukan sesuatu yang terbaik masa kita hidup. Faham tu? Orang kata, you must do the best for your job. Laku yang terbaik dalam tugas kita. Kalau kita sebagai isteri, kita lakulah yang terbaik atas position kita sebagai isteri. Buat yang terbaik untuk suami kita. Boleh pahala ke tak? Buat yang terbaik untuk suami yang kita cintai. Cintai tak? Kau tak saya mana? Kau cak abang. Biasa hidup semati lah. Boleh pahala ke tak saya ke tak lelaki? Boleh pahala tak kita buat segala-galanya untuk kebaikan suami kita? Boleh pahala ke tak? Isteri, the highest ketaatan dia daripada Allah dan Rasul suami. Bukan mak ayah. Kalau isteri. Jadi kita gunakan platform kita sebagai isteri itu untuk kita mencari sebanyak mungkin pahala. Tapi nak buat terbaik untuk suami itu, kita dulu kena jadi baik. Untuk jadi baik itu kita perlu pada anjakan paradigma dalam pemikiran kita. Inilah intisari peristiwa hijrah. Nak ayat hijrah ni, nak ayat peristiwa tu, baca buku pun boleh. Tak, tengok YouTube pun boleh. Tapi kita nak ambil apa pengajaran, apa ibrah daripada peristiwa hijrah tu untuk kita implementasikan dalam realiti kehidupan kita. Setuju ataupun tidak? Setuju kata setuju. Tiada bangkangan. Sebulak suara. Panahan je dah pagi tengah hari ni. Baik. Ana ni baca banyak buku tentang kisah ni. Bila kita baca, kita rasa ya Allah kerdilnya kita. Kita rasa kerdil kita ni berbanding pengorbanan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kecintaan kepada agama itulah yang jadi siapa dia gitu. Dia rela orang hina dia. Dia rela orang caci dia. Dia rela kata uduh dia. Dia rela kata orang maki dia. Orang fitnah. Tuduh macam-macam tuduh. Kita ni sanggup kalau orang kata uduh kita hari-hari. Hari-hari. Orang tak kata uduh. Orang tak hina Rasulullah. Stres ke tak Amizah? Stres nak kejauhan. Orang tak kata uduh hari-hari. Tapi Rasulullah sabar. Pasal Rasulullah faham. Masyarakat ni dia akan lawan, dia akan tetap, dia akan memusuhi sebab dia tak faham. Sebab itu pentingnya dalam hidup ni kita belajar supaya daripada ilmu knowledge tu akan membuka pintu kegelapan zulmah kejahilan kita. Faham tu? Belajar ni sangat penting. Jangan tinggallah belajar. Letakkan knowledge sebagai priority dalam kehidupan kita. Faham tu? Saya ada 2 degree. Nyuruh sikit hari ni dah. 2 degree. Bukan makna saya ada ilmu, tapi nak kesungguhan kita nak kepada perubahan tu. Mari daripada belajar tu, dia akan change mindset kita. Nampak tu? Kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Adakah sama
Orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu, sama ke? Tak sama. Pemikiran dia lain, attitude dia lain, kelakuan dia lain, everything different. Saya nak ni lah mari ngajar sini ni. Letakkan tugas saya tu sebagai suatu platform untuk mendapat sebanyak mungkin pahala. Jangan cuaikan masa walaupun satu saat. Sungguh ayat ni. Jadi itulah ciri-ciri nak berjaya dalam suatu perkara. Inilah rahsia kejayaan Rasulullah. Iltizam dia sangat tinggi. Dia rela tempuh cabaran, halangan, dugaan, rintangan, mehnah, tribulasi. Apa dia kata turbulent? Ma makna? What is the meaning turbulent? Please tell me. What is the meaning? Berombok. Hidup ni ombok. Nak ayat cabaran hidup ni. Jadi kalau Rasulullah berdepan cabaran dalam dakwah dia, sehingga orang ancam dia, siapa dia, orang nak bunuh dia, kita setara mana? Kita bila ni menghadapi ke level, dugaan, ujian setahap tu, ada ke dalam hidup kita ni? Kita selesa, comfort zone. Hak tu semaya pun malah. Jadi kalau kita nak jadi baik, kita kena letak cabaran dalam hidup kita. Letak cabaran. Kita kena rasa susah, kita kena rasa payah, baru kita akan menikmati kejayaan tu. Kalau tak tempuh susah, kita tak akan dapat merasai nikmat sebuah kejayaan. No pain, no gain. Baik. Ayat yang relate dengan hijrah ni, ayat 218. Surah Al-Baqarah. Bukan 218. Surah Al-Anfal. Dah. Taklah. Ayat teringat dah, cuma tak ingat kau surah. Tu Al-Anfal. Ayat 30. Wa iz yamkuru bikal lazina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yakhrujuka wa yamkurun wa yamkurullah wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Kita boleh nampak gapo ayat ni ayat. Jadi wa iz yamkuru bikal lazina kafaru. Bila orang kafir ni buat satu perancangan sulit untuk igat Rasulullah, untuk bunuh Rasulullah, untuk hamba Rasulullah ni, semua perancangan itu nak ayat perancangan manusia. Tapi Allah pun ada perancangan juga. Gak perancangan manusia ni boleh susuk ke tak? Tuhan tahu ke tak perancangan manusia ni? Tuhan tahu ke? Tuhan ni innahu wasamiul basir. Sifat Allah SWT ni maha mendengar dan maha melihat. Jadi Tuhan dengar sutir-sutir tu. Perbincangan orang kafir Quraisy di Darun Nadwah. Bicara tu gak hangat perbincangan tu. Nak buat mana? Kok mana? Kalau apa tu baik or baikru, kita do something ke atas Muhammad. Sama ada kita bunuh dia, sama ada kita igat dia, sama ada kita perambak pada kapun. Kerana dialah punca yang menjadi huru-hara dalam masyarakat kita. Nak ajak setara tu, orang bincang khusus tentang tajuk Muhammad ni. Tapi Tuhan katakan, wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka merancang. Allah pun merancang juga. Allah pun ada perancangan dia. Tak kira Tuhan nak lock orang kafir nak bunuh dia, nak bunuh Nabi Muhammad, nak igat Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad tu utus Allah SWT. Tak kira nak Tuhan biar gitu tak. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Allah lah sebaik-baik perancang. Baik. Bapa yang orang kafir nak bunuh Rasulullah ni?
Sebab apa siapa gitu mau nak bunuh Rasulullah ni? Kerana orang kafir Quraisy ni melihat perkembangan dakwah Rasulullah ni semakin sehari, hari berkati hari, minggu berkati minggu, bulan berkati bulan, agama Islam semakin ramai orang yang menganut agama yang dibawa Rasulullah. Sedangkan tu agama baru. Jadi dia melihat dengan semakin ramai orang-orang yang masuk Islam ni, dia rasa mengancam survival kehidupan dia. Itulah puncaknya. Hati nak ayat manusia. Bila rasa terancam kat, dia tak boleh elak ni. Kalau kita tak boleh elak ni, tak boleh biar ni, kita kena buat sesuatu ni. Sebab itulah dia buat mesyuarat tergempar di Darun Nadwah, bicara khusus tajuk Nabi Muhammad. Jadi ada 3 option lah pasal perbincangan tu. Ada pandangan kata gini, ada pandangan kata gitu. Di antara pandangannya, mula-mula lias bituka. Tuhan raya. Orang kafir ni, salah satu pandangan dalam masyarakat tu, kita igak Nabi Muhammad. Kita igak, kita berwajib, kita rata, biar dia mati situ. Dia kata. Setengah satu pandangan. Jadi ada pandangan pula, tak boleh dia kata gitu. Kalau kita ingat dia, kita kena ingat dia ada puak dia juga. Bani Abdul Muttalib dengan Bani Hisham. Kalau kita ingat dia, kita buh leje, mari puak tu kak, mari serbu kita kak, anak kita. Dia kata. Jadi tak jadi pandangan tu. Pandangan kedua ialah perambak dia. Jangan meduk kapur ni. Ya Allah, sedih kita deh. Nak ayat apa yang berlaku pada Nabi Muhammad, berlaku juga kepada ulama-ulama, kibarul ulama. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Bukhari, semuanya dari segi sejarah kehidupan mereka tu berhadapan menghadapi tentangan, halangan, dipenjara, diseksa, malah diugut untuk dibunuh. Nak ayat. Jadi kita mikir, ya Allah, hebatnya cabaran dia. Nak boleh ke masuk surga. Nak boleh ke masuk surga, itulah harga yang perlu dibayar. Termasuklah apa yang berlaku pada Nabi Muhammad. Tapi nak ayatnya, gitulah. Jadi bila satu cadangan lagi, ambak tubik dia. Jangan duduk kapur. Kita perambak duduk kapur mana? Kapur apa? Pasir Berdengung. Jangan duduk kapur ni. Kerana kita anggap dia ni, mengancam keharmonian kehidupan kapur kita. Gak dia mata kata. Kalau kita perambak kapur tu, tak selesai juga masalah. Dia pergi dakwah situ pula. Jadi kalau dia pergi kapur tu, dia pergi dakwah situ, orang kapur tu akan terima segala ajaran masuk Islam belakang. Kau lelah kita. Kau semakin ramai pengikut dia. Tidak gitu ya? Baik. Jadi ayatnya, turning point kepada ajaran Rasulullah yang semakin menerima sambutan ni adalah berdasarkan peristiwa tahun ke-10. Tahun ke-10 tugasnya Nabi sebagai seorang Rasul ni masuk tahun ke-10. Jadi tahun ke-10 ni, bila orang kafir Quraisy ni menolak dakwah Rasulullah berdasarkan respon yang sangat negatif, penghinaan, tuduhan macam-macam. Menyebabkan tak ada pun orang masuk Islam di Mekah. Sedangkan anak beranak dia saja. Hanya beberapa orang yang diistilah pakai golongan yang lemah. Golongan yang tak ada value pun di sisi masyarakat. Orang kampung biasa, orang susah, orang miskin. Diistilah al-mustada'afin. Baik. Rasulullah pun, kalau kita istilah think outside the box, ni, mikir di luar kotak. Dia kata, dah demon ni tak seterima. Ajak ke kita, seruai kita, dakwah kita. Kita pergi kapal lain. Dia pun ambil keputusan, nak pergi ke Taif. Taif ni, kalau kita kota baru kalau keren lah. 60 batu. Dia pergilah dengan anak akak dia, Zaid bin Harisah. Dengan harapan, orang masyarakat Taif ni terima dakwah dia ni. Gitulah harapan dia sebagai seorang Nabi. Bila dia pergi di kampung tu, tak ada apa-apa lagi.
Mu mai wak gapo sini kata. Mu mai wak gapo? Tak ada kerja lain, tak ada kerja lain. Tak ada apa-apa, tak ada buka kata-kata yang kata udah dah. Yang maki dah, yang hina dah. Ya Allah. Gitulah manusia ni dia. Tapi nak ayat sebagai seorang rasul, ya Allah Taala perintah ke atas Nabi ni, dia faham. Manusia ni memang akan memberi reaksi negatif dengan benda yang dia tak nampak, dia tak faham. An-nasu aduun lima juhilu. Manusia ni akan memusuhi dengan benda yang dia tak tahu. Jadi sebagaimana yang berlaku di Mekah, berlaku juga di kota Taif. Baik. Rasulullah kata, biarlah kita tak apalah, tak si terima kat. Tapi mu jangan royak ke masyarakat Qarih aku mari sini. Tapi nak royaknya, dalam saat Rasulullah nak balik tu, dia keluar habis. Budak-budak kampung dia ni, kalau kita budak Samsir ni, mari hambak Rasulullah, mari paikung dengan batu. Hambak paikung dengan batu. Batu Mekah tidak seperti batu kita keras, tajam. Siapa berdarah kaki Rasulullah beku di kaki dia. Dihambak, dikejar, nak ayat lari berceludar lah kalau kita Islah ni. Letih, lelah, lari Rasulullah sampai satu tempat bila orang-orang Taif tak ambak lagi dia ni, dia pun berhentilah di sepatai pokok kemur. Sedih, merintih, merayu. Mengenai ke reaksi masyarakat Taif yang menolak ajaran dia tu. Begitu sekali pendahawang dia juga. Yagi tu kerana ada pertalian nasab keturunan Rasulullah dengan pok-pok Taif tu. Kerana di Taif tu akak dia hak jaga dia, hak pega dia zaman kecil tu asal daripada kampung Taif lah, daripada Bani Hawazin. Baik. Bila Allah Ta'ala melihat Nabi Muhammad diperlakukan dengan sebegitu kejam oleh masyarakat Taif ni, Allah Ta'ala pun hantar malaikat pergi jumpa Nabi Muhammad. Hantar malaikat pergi jumpa Nabi Muhammad, ditawar. Tawar apa Hamizah? Ya, bagus, very good. Jadi malaikat ni kerana simpati dengan Rasulullah yang ditolak ajaran oleh masyarakat Taif ini, ditawar Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau mu izin, kalau mu kena, kalau mu nak, mu izin kepada aku ni untuk aku akak dua butir bukit nak ke rembah atas kampung Taif. Biar mampu kerah dia lacok. Kalau ketek Kelantan. Biar mampu kerah selalu perempuan ni. Padahal dengan dia wak nyanyi kamu, dia wak sana kamu. Dia tak kenal mu ni siapa. Kalau kita kecek kampung kat gitulah. Dia tak kenal mu ni utusan Allah, kekasih Allah, Habibullah. Tak kenal orang ni dia. Jadi nak ajak malaikat siapa kita mau tawar kepada Rasulullah untuk membinasakan masyarakat Taif itu dengan dihempakkan dua butir Mekah. Salah satu ni panggil Jabal Kubis. Salah satu bukit itu Jabal Kubis. Untuk dihempak di atas kampung penduduk Taif supaya mati selalu pokok dia tu. Padan dengan kejahatan dia. Baik. Sinilah kita nampak kemuliaan, ketinggian akhlak sebagai seorang Rasul utusan Allah. Kan? Karena Rasulullah ke utusan Allah, jadi pada diri Rasulullah ni mempunyai akhlak yang mulia. Jadi sesuai dengan status dia sebagai Rasul utusan Allah, sesuai dengan status dia yang punya akhlak yang mulia, innaka la'ala khuluqin azim. Sebenarnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat tinggi. Kalau kita lah mana Hamizah? Kalau orang buat kita gitu kita. Kalau kita sudah molek mereka jangan mapu lalu lah. Kalau kita ada. Pasal kita pun ada perasaan. Orang reject kita, orang tolak kita, orang hina kita, orang zalim kita. Kita pun ada perasaan juga dah. Kalau kita orang wajah kita pun ada angin juga lah ni. Tapi nak ayat jiwa Rasulullah. Jiwa sebagai seorang pendakwah. Jiwa sebagai seorang pemaaf. Dalam keadaan malaikat tawar sampai gitu maupun dia tidak ambil peluang dan kesempatan tu. Malah dia kata, innaka Allah mahdini qaumi fa innahum
la ya'lamun. Ini doa Rasulullah. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku ni. Kalau kita berilah hidayah kepada anak-beranak aku, hak kapun ni, hak tolok ajari aku ni. Fa innahum la ya'lamun. Kerana dia tak faham. Kerana dia tak tahu hakikat sebenarnya gapo benda aku ni nak bawa. Dia tak nampak. Pok kita ngajar anak murid lah, tak ikat sarah, dia tak nampak kat duk benak situ. Faham tu? Jadi ayat Rasulullah ni mempunyai husnuzan. Harapan dia tu mungkin generasi lain ni tolak ajaran dia. Mungkin anak dia, cucu dia terima ajaran dia ni. Nak ayat. Ni nak ayat, kena mikir jauh kita ni. Kena mikir jauh. Kita dengan anak lah, kita ambil mudah anak-anak kan. Kita dah ajar, kita dah wayak. Tak ajar, tak faham situ anak ni. Kita kutip, kita piak kau. Kau mana? Kena hak pok tak faham kat duk marah, duk tapa, duk marah ke anak. Jadi kita ni, jadi Rasulullah ni tugas dia ni royak. Terima tak terima tu bukan tugas dia. Faham? Jadi Rasulullah faham. Tugas dia ni sebagai seorang pendakwah, tugas dia sebagai Rasul utusan Allah untuk mengislahkan manusia ni. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, 10 tahun lepas pada tu, Rasulullah lepas hijrah ke Madinah kan. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lepas pada tu kan semua penduduk Taif masuk Islam belaka. Ni nak ayat hikmah dakwah. Sebab itu kalau kita nak jadi pendakwah lah, tak kira lah. Kita kena letak kesabaran tu sebagai senjata. Kesabaran. Kesabaran ni sebagai strength, kekuatan kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Rasulullah guna pendekatan mintalah tolong dengan solat dan sembahyang. Jadi nak ayat kita di office ni tak kira lah mana kita pergi pun kita ambil metodologi ni untuk kita dengan orang ramai ni. Kan? Ya hak jadi cikgu, jadi ustaz, jadi pesarah tak tahulah benda-benda gini ni. Bukan senang nak latih, nak didik, nak tarbiyah biar jadi orang ni. Sifat-sifat kebinatangan tu kita change mindset fikir tu supaya dia jadi ada sifat kemanusiaan tu. Orang ni buat dosa, buat maksiat tu kerana sifat kebinatangan tu. Nafsu ni, syaitan ni sifat-sifat kebinatangan belaka. Jadi nak ayat peristiwa hijrah ni di antara hikmahnya hijrah daripada buruk kepada baik. Faham tu? Kalau selama ni kita jahil, tak mengaji, tak belajar, tak pergi surah, tak pergi balasah, kita change mindset kita kepada berhijrah daripada kejahilan kepada apa panggil ila nur, pada dunia ilmu pengetahuan. Saya lah my opinion. Bagi saya lah, hak mana dengar tengah hari ni, letaklah keutamaan ilmu ni sebagai agenda dalam kehidupan. Letaklah keutamaan belajar, knowledge ni sebagai keutamaan. Bukan harta, bukan pakat. Bukan tak ke harta, bukan tak ke pakat, tetapi sebenarnya yang membahagiakan kita itu ilmu. Kerana kalau kita ada ilmu, kita akan hidup dalam sentiasa dipandu oleh ilmu agama Allah SWT. Tidak gitu? Kita tidak berasa ke agama Islam ni agama yang menjamin kebahagiaan, keselamatan, keberkatan, kebahagiaan hidup. Kita tak rasa ke agama kita ni kalau kita beramal dengan agama kita ni. Tapi nak beramal ni kita kena faham sungguh-sungguh lah. Jadi nak faham sungguh-sungguh tu kita kena upgrade level knowledge kita tu. Lah ni pakat dengar ni mustami'. Jadi kita upgrade lepas ni kepada muta'alliman, orang belajar. Dengar tak ada kitab ni lain. Penerimaan orang ngaji kitab, tak ada kitab, ada panggil tobik, ada teknik di kitab lain, mindset dia. Kepahaman dia, tahap kepahaman dia jauh, tinggi rendah tu. Dengar tu tanya pas ni tak tahu ingat ke tak tahu. Minggu lepas lah jaga apa Hafizah?
Minggu lepas belajar ke apa? Itulah. Ha. Minggu lepas. Last week. Very good. Thank you. Tak apalah maknanya mengikut kajian ni, dengar ni kan. Dengarlah hak mana dengar ni. Daripada 100% tinggal 15 aja. Daripada 100% hak duduk sarah sejan ni kan, 15% masuk dari fikiran. Tu dengar saja, apa kalau tak buat, tanya gelepar kat, balik awal pula. Jadi bila dengar kita praktik mengikut kajian 14 je. Lepas kita dengar, kita praktik, kita amal, dia akan jadi ingat sama-sama. Faham tu? Ya Allah, banyaknya nak belajar tentang agama Allah SWT ni. Okay? Baik. Jadi kita kembali kepada peristiwa Hijratul Rasul. Ambo nak baca salah satu doa ya Rasulullah. Jadi nak ayat menjauh teringat ni. Peristiwa Taif. Mana dalam sejarah perjalanan kehidupan Rasulullah ni, dalam sejarah perjalanan dakwah dia ni, pengalaman yang paling pahit sekali. Pengalaman yang paling pahit sekali peristiwa di Taif ni lah. Di antara peristiwa pahit yang Rasulullah lalu dalam sejarah kehidupan dia ni, di antaranya peperangan Uhud. Peperangan Uhud ni 70 orang sahabat Rasulullah dibunuh. Mati syahid dalam perang Uhud, termasuk pak saudara dia. Sedih dah pak saudara dia mati dibunuh dalam peperangan Uhud. Tetapi hak paling menyedihkan dia, yang menyebabkan dia terasa sangat-sangat kepahitan tu, Siti Aisyah tanyalah, gapo hak Rasulullah rasa paling-paling menyakitkan hati, paling-paling menyebabkan Rasulullah merasa sangat-sangat sedih. Peristiwa gapo? Peristiwa di Taif ni lah. Ini ayat tekanan perasaan ni jauh daripada tekanan dari segi fizikal kita. Orang dera mental dengan dera fizikal ni mana takut nanti? Mental. Orang dera fizikal ni sehari 2 hari lah orang bahaya orang kata tak. Tapi kalau orang dera mental kita sepanjang hidup kita akan ingat. Allahu Akbar. Jadi benda ni lah dialami oleh Rasul. Hak tu yang jembakkan dia rasa sedih sangat-sangat tu. Jadi sebab kesedihan itulah dia baca doa yang masyhur. Yang masyhur dalam sejarah doa yang Rasulullah baca masa peristiwa di Taif. Amak nak baca doa ni pasal merasa ya Allah Tuhan. Kita ni kalau dah stres doa dia, kita doa jerit ke tak? Jerit, stres doa. Tekanan doa. Tak sedih buat apa, saya rabut tak terima doa dia. Mari dengan harapan tinggi, tiba-tiba reject. Sedih tak? Perah tak? Kalau kita duduk sini kat, kali ke hari duduk berjerit. Allah, buka mata-mata. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahim. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbul Allahumma ila man takilni ila bu'din natahajjimuni am ila aduwin malaktahu amri. Amba baca sekat tu lah. Amba tak baca siapa. Nak ambil doa mula-mula. Kita tengok translation dia. Allahumma, wahai Tuhanku. Ilaika, kepadamu lah ya Allah. Nah. Sedih tu. Aku ni royak kemula Tuhan. Tak ada orang dah aku nak royak. Kepadamu lah aku mengadu ni. Asku dha'fu quwwati. Engkau sajalah tempat aku mengadu kelemahan tenagaku, keupayaan, kemampuan Rasulullah. Dan nak kata orang kita orang, kita bukan boleh kontrol orang lain. Tapi nak ayat kelemahan kita sebagai manusia, gagahlah mana, pandailah mana, pun kalau orang reject nak kata orang. Dan kurang bicara aku mana mungkin tak pandai royak, tak pandai kecek, tak pandai present tu kalau kita bahasa lainnya. Kehinaan kena wahawani 'alan nas dan kehinaanku ni mata ramai. Orang duk hina, orang duk kata huduh. Setara Rasulullah orang hina kata huduh.
Sedangkan Rasulullah ni makhluk yang paling mulia. Tapi dah orang tak tahu, orang tak kenal sebenar-benar Rasulullah. 10 tahun lepas tu baru orang tahu. Oh, nak ayat. Supaya Ikrimah Abu Jahal. Ikrimah ni anak Abu Jahal. Lawan Rasulullah siapa ke perang Khandaq. Mana setiap peperangan dia terlibat. Tidak ada tujuan lain melainkan nak bunuh Rasulullah. Kenapa? Kerana Rasulullah bunuh ayah dia. Dendam kesumak yang ada pada Ikrimah Abu Jahal. Dia jahil masa tu, tapi akhirnya masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia kata menyesalnya aku duk lawan Rasulullah selama kini. Dia insaf, dia sedar, dia tobat. Itulah apa yang berlaku pada masyarakat Taif. 4 tahun lepas tu baru dia sedar, dia nampak, baru dia tahu sebenar-benar hak mari jumpa kita 10 tahun tu adalah sebaik-baik manusia yang ada atas muka dunia ni. Nak kata kan? Ya Arhamar Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Dikalah Tuhan mereka-mereka yang lemah. Kita sebagai hamba Allah, kita tahu kelemahan, kekurangan kita, kecacatan kita, dosa-dosa yang kita buat. Kita tahu siapa yang boleh memberi kekuatan kepada kita. Siapa yang boleh tolong kita ni dalam kita mengharungi cabaran kehidupan kita, Tuhan. Dalam doa yang lain, Allahumma antal qawi. Engkau li maha gagah, maha kuat ya Allah. Wa nahnu du'afa. Sedangkan kami ni lemah ya Allah. Apa kemampuan kami? Apa keupaya kami? Ya Allah. Kita ngatuk lelaki tak? Tak lelaki tak mau kita, tak hina kita, tak kata uduh kita. Tak sedih kita. Tapi kita sebagai manusia, kepada siapa kita nak mengadu? Kita mengadulah kepada Allah SWT. Kerana dia maha mendengar apa setiap kata-kata kita tu. Kekurangan kita, kelemahan kita. Hebatnya agama ni. Sebab tu, solution untuk kita solve problem kita ni ialah kita kena perbanyakkan doa, munajat, mengadu, memohon kepada Allah SWT. Faham tu? Pergi hak ni. Kalau mari masalah Hamizah, ambil semaya, pergi semaya 2 rakaat, lepas tu doa. InsyaAllah, dia akan down stress kita. Ni solution. Wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah tolong dengan sabar dan solat. Solat ni adalah solution untuk menyelesaikan masalah kita. Bila kita semaya, kita duk sebut Allahu Akbar. Allah yang maha agung, yang maha besar, yang maha berkuasa. Kita berasa debek lalu manusia. Walaupun manusia hak lawan kita, hak tak kenal kita, hak peti kita tu menteri ke, sultan ke, raja ke. Semua tu tak boleh memberi mudarat. Semua tu adalah berdasarkan ketentuan Allah SWT. Balas juta manusia tak kenal kita, duk hina kita, kalau Tuhan mulia kita, jadi hina ke kita? Asalkan Tuhan mulia kita, walau sejuta orang duk hina kita, kita tak mulia di sisi Allah. Kerana yang mulia hina ni, Allah lah yang memuliakan seseorang itu, dan Allah lah yang menghinakan seseorang. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya'. Inilah kekuatan dalaman yang ada pada Rasulullah. Dia tahu, dia sebenarnya makhluk yang paling mulia atas muka dunia berdasarkan status dia sebagai khataman nabiyyin. Sebab itu dia tak ingat. Orang nak lawan dia, orang nak tetap. Marilah Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Walid bin Allah, macam-macam nak ajak. Orang-orang kafir Quraisy marah, dendam Rasul. Siapa satu sahabat Rasulullah diikat tekuk dia dengan kain. Siapa terbeliak putih mata. Nak ajak orang khianat ke Rasul. Orang menzalimi Rasulullah. Ya Allah, Rasulullah sabar. Kita tengok bila kita baca Quran, kita baca sirah, kita boleh faham lah. Lagu ni rupanya perjuangan dalam kehidupan. Perjuangan ni nak ayatnya bukan benda mudah. Perjuangan ni. Tambah-tambah perjuangan nak menegakkan agama Allah SWT ni. Amrayak lah pada tengah hari mulia ni. Agama Allah SWT ni di negara kita ni khususnya masih duduk bawah. Masih tidak diangkat di martabat li'a'la kalimatillah hiyal ulia.
Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama ni tinggi, tapi kita tengok lah ni rendahnya agama kita. Sabit tu orang tak hira, sabit tu orang hina agama Islam kerana orang tidak nampak Islam sepatu agama. Kerana kajian letak agama kita ni bawah. Amal ayat dah dulu. Kita tengok status hukumnya yang ada di mahkamah. Mahkamah syariah, mahkamah sivil kan. Dalam mahkamah syariah ni, mahkamah tinggi lah. Mahkamah tinggi syariah. Tak ada lah. Engkau dia tinggi dah. Dia panggil mahkamah rendah, mahkamah tinggi. Berapa ya denda? 3,000 aja denda. Denda seakak berapa Hamizah? Tidak 50,000 lah. Denda seakak di Kelayak Ramah ada. Rasa hamba tidak 50,000. Denda seakak 50,000. Denda kalau berzina di hotel, rumah denda 3,000. Sabit tu pokok Cina tokai dia mari bayar mudah-mudah. Hinanya agama kita. Jadi benda tu masih duk berterusan sampai ke saat ini. Jadi bila masa kita nak letak Islam ni pada kedudukan yang sewajarnya. Inilah usaha kita ni. Ini perjuangan lah. Ini usaha kita. Usaha pikak kita learn ni. Usaha supaya agama kita diangkat menjadi undang-undang dalam perbanggaan negara. Faham tu? Lah ni undang-undang dalam negara kita ni undang siapa dia? Siapa yang mengapa ni? Meletakkan undang dalam kita. Undang-undang berdasarkan ambil pada orang putih. Jadi nak ayat perjuangan. Perjuangan ni dia tidak ada tempoh dia sampai ke kiamat lah. Perjuangan ni selagi Islam tu tidak berjaya dilaksanakan. Begitu juga perjuangan Rasulullah ni. Jadi dalam masa itulah Rasulullah mengadu kepada Allah SWT tentang ketidakupayaan. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa. Kita sambung lagi dah. Baik. Selepas pada Rasulullah, peristiwa Rasulullah menerima penolakan daripada masyarakat Taif tu, dia pun baliklah Mekah balik. Mekah balik lah. Dan malunya dia. Dalam Mekah tu orang tolak. Di Taif pun orang tolak pula. Panak kelik pula. Tak terasa berat hati tu. Tapi kerana kekuatan dalamnya Rasulullah tu, ni kekuatan dalamnya, kekuatan rohani Rasulullah yang dipacu oleh keimanan kepada Allah SWT yang menyebabkan Rasul terus meneruskan usaha dakwah dia. Nak ayat. Tanpa menghira ke cacian, hinaan masyarakat ni. Wa a'rid anil jahilin. Dia kata, menurut sedekah lah pokok jahil tu Rasulullah. Teruslah awak kerjamu. InsyaAllah kemenangan akan sampai juga. Allah Ta'ala akan memberi kemenangan dari perjuangan. Masalah yang menentukan. Betul tak? Baik. Pada tahun ke-13, muka setiap tahun ni orang pergi Mekah kan. Seluruh Jaziratul Arab ni pergi menunaikan perda haji Mekah. Jadi menunaikan perda haji masa tu dalam suasana jahiliyah lah. Mengikut riwayat dalam sirah ni, orang-orang jahiliyah ni, dia pergi tawaf di Kaabah ni dekat dia telanjang bogel. Sebabnya kerana pakaian tu pakaian kotor dia cemar dengan sebab maksiat yang dia buat tu. Orang-orang kafir Quraisy ni zina tu mainnya dia lah. Mainnya orang-orang masyarakat Quraisy di sekeliling kota Mekah ni berzina tu menjadi amalan dia. Zina dengan minum arak, dengan bunuh orang, macam-macam lah kehidupan dunia jahiliah. Jadi bila dia nak mari tawaf di Mekah ni, di Kaabah ni, sedang Kaabah ni suatu tempat yang suci. Jadi mengikut adat masa tu, kena buang habis pakaian dia. Tawaf dengan telanjang bogel. Baik. Jadi pada tahun ke-13 itulah di Yadrib, Madinah lah ni lah, sudah kenerangan pemberitaan maklumat tentang akan dibangkit Nabi akhir zaman. Jadi hak jerojaknya orang Yahudi. Orang Yahudi hak duk Mekah, hak di Madinah tu. Duk royak kepada orang Aus dan Khazraj yang menjadi warga negara di Madinah tu. Orang Yahudi ni duk wani sama, duk amal sama. Mujagalah. Dia kata, mari Nabi akhir zaman ni aku akan apuh belaka buatmu. Aku akan bunuh habis buatmu ni.
Jadi anggap pe orang Yahudi ni, Nabi akhir zaman hot amari ni daripada pokok dia lah, daripada Bani Israel. Faham? Jadi pokok Al-Khazraj ni bila dia dengar cerita orang Yahudi rajak, tiba-tiba dia dengarlah seorang Nabi telah ada di kota Mekah. Waktu dia jadi excited nak pergi Mekah sambil buat haji tu nak jumpa dengan yang dikhabarkan ada seorang Nabi yang diutuskan di kota Mekah. Jadi jumpalah dengan Rasulullah. Ni orang masuk Islam belaka. Jadi sinar harapan dakwah Rasulullah akan diterima oleh masyarakat penduduk kota Madinah. Hak Mekah reject habis kan? Jadi memberi nafas baru kepada Rasulullah untuk lebih bersemangat untuk melakukan kerja dakwah dia. Tahun ke-13. Tahun ke-14 ni 12 orang. Hamba tak ingat tahun ke-13 12 orang, tahun ke-14 tahun berlaku peristiwa hijrah ni 70 orang. Baik. Dia panggil tak ingat nama istilah Nisa dengan Harbi. Aqabah, perjanjian Aqabah. Aqabah pertama dengan Aqabah kedua. Perjanjian diikat oleh Rasulullah dengan puak-puak Aus Khazraj ni, hak 70 orang ni, hak mari Mekah ni buat satu perjumpaan sulit. Perjumpaan sulit tengah malam untuk memberi ikrar, taat setia, untuk membela Rasulullah hidup atau mati. Dia akan memberi segala-galanya untuk bela Rasulullah dengan syarat Rasulullah ni di ke Madinah untuk dia latih sebagai pemimpin. Faham tu? Jadi Rasulullah ni bila dengar perakuan ikrar ta'asir pada puak-puak Madinah hak mari Mekah ni untuk memberi aku janji untuk latih dia sebagai pemimpin untuk membela perjuangan dia ni, Rasulullah apa? Memberi aku janji bahawa dia akan berhijrah ke Madinah. Faham tu? Sebagai satu lembaran baru dalam landscape dakwah dia. Baik. Bertitik tolak pada itulah Rasulullah harah kepada sahabat-sahabat hak Mekah ni supaya berhijrah ke Madinah. Faham tu? Jadi pakat pergi belakang lah. Secara senyap-senyap, secara sembunyi, tanpa pengetahuan pokok kafir Quraisy. Mungkin dia tahu, kalau Salih tahu, agaknya sekat dia lah. Tapi akhirnya pergi belakang. Rombongan hak hijrah daripada Mekah ni pergi ke Madinah. Tinggalnya keluarga Rasulullah dengan orang-orang hak tak boleh pergi. Orang yang ditahan oleh kafir Quraisy ni. Dan juga orang-orang yang uzur. Hak tak ada kemampuan untuk nak berhijrah. Tinggal apa-apa ni ya. Hak lain dia tinggal belakang tu. Tinggal kapung, tinggal tanah, tinggal rumah, tinggal segala-galanya. Tinggal segala-galanya. Bayarlah. Sebahagian sahabat-sahabat ni kaya raya. Di antara Suhaib ibn Rum. Kita sedap kot Suhaib ibn Rum ni. Suhaib ibn Rum ni mengikut kisahnya dia orang Rom Itali. Mari Mekah masuk Islam. Jadi dia mari ke Mekah ni dia keadaan dia seorang dia ya. Selas pinggir. Mari dengan sebatas kara. Tiba-tiba dengan kebolehan dia, kemampuan dia, kecerdikan dia, kepandaian, menjadi perkara dia jadi kaya. Jadi tokoh keperak Mekah ni. Harta jutaan lah kata kira tak. Tapi kerana nak jaga akidah, kerana nak menyelamatkan iman dia tu, rela dia tinggal segala harta dia, bawa sebatas kara ya, pergi ke Madinah. Itu maksud berpengenalan ni. Senang kalau kita nak tinggal kemamuhan, kebiasaan, keselesaan kita, kapal kita nak hidup kapal dengan selas pinggir. Senang ke tak? Memerlukan panggil kemahuan yang tinggi, keyakinan yang tinggi. Memanglah, pergi kapal orang tak kenal pun kapal kita, pergi ke selas pinggir. Siapa nak tolong kita? Tapi kerana nak menyelamatkan iman, kerana kecintaan Allah dan Rasul, kerana ini adalah perintah Rasulullah, menyebabkan sahabat-sahabat rela tinggal kapal lama. Salah seorangnya Abu Salamah. Abu Salamah ni orang pertama yang berhijrah ke Madinah. Orang pertama yang berhijrah ke Madinah. Dia mula-mula. Mana dari segi daftar senarai hak nak gini, dia orang mula-mula. Cerita menariknya, isteri kepada Abu Salamah ni, Umi Salamah ni adalah seorang perempuan yang kalau istilah yang tercantik dalam kota Mekah. Isteri dia ni. Jadi muka bini ke. Siapa tak sayang bini? Oi. Bini comel pula. Jadi dia pun nak bawa lah sekali
bini dia tu hijrah bersama dia ke kota Madinah. Tiba-tibanya sekak ke ayah dia. Ayah dia tak Islam lagi. Umi Salamah binti Mughirah. Kata silap. Ada dana ni. Saya sebut sini. Tak apalah. Jadi bila tua dia sekak, kalau mu nak pergi sangat, mu pergi seorang mu sudah tinggal anak aku ni. Tak ui, tua sekak. Tua teh. Umi Salamah untuk hijrah sekali dengan suami dia, Abu Salamah. Jadi kerana kecintaan arah Rasulullah ni menyebabkan Abu Salamah ni mengambil keputusan, tak apalah, aku sorry lah, biarlah tinggal bini. Walaupun bini hak dia saya, bunga bini comel. Tidak ada tolak bandingnya kecantikan rupa parah Umi Salamah dalam kota Mekah, mana dia pada comel sekali. Nak ayat gitu siapa gitu mo, tapi tinggal betul lah. Ami saya agak-agak tinggal ke tak? Bini comel ni apa? Pelakon filem ni, artis ni. Ya, tabak aku tak pergi. Kalau kita ada kepentingan. Tapi nak ayat perjuangan ni, pengorbanan yang dia lakukan Abu Salamah. Tinggal bini. Ya Allah. Akhirnya pada tahun berikutnya dia minta juga dengan ayah dia supaya mengizinkan dia untuk pergi hijrah ke Madinah ni. Ada anak seorang, dia pergi seorang anak ni hijrah. Nak ayat jarak daripada Mekah ke Madinah ni lebih kurang 400 kilo, 450 kilometer Hamizah. Bayang hak tak aja tepat tak aja pergi ni. Dengan kesukaran, dengan ancaman tengah jalan, tapi nak ayat nekat Umi Salamah rela dia pergi seorang hijrah ke Madinah. Pengorbanan seorang isteri kerana nak mengikut suami ni. Itulah maksud pengorbanan. Jadi kita kena bawa benda-benda gini dalam kehidupan. Mana kalau kita nak sesuatu, memang kita perlu berkorban. Nak senang, kena susah. Faham tu? Tak ada orang boleh senang tanpa susah. Nak boleh berjaya dalam satu bisnes ni, pengorbanan tinggi. Dia nak set up bisnes ni, pergi ke awal ni memerlu kepada komitmen yang tinggi. Panggil kesungguhan tinggi. Panggil kaki tangan. Terlibat untuk memastikan grow dalam bisnes. Gitulah lebih kurang. Pengorbanan dalam ilmu bisnes ni panggil 3S. Boleh sebut Hamizah. Nanti. 3S tu. Berapa S? Nanti entah. Sergi balik awal. Struggle. Kena berempah pula, kena lelah, kena payah. Itu masuk struggle tak? Yang keduanya, sacrifice. Pengorbanan tu. Kena korban masa, tenaga, pukul 2-3 pagi. Adik Amal buat filem dia. Pukul 3-4 pagi, duk jabat lagi. Nak sudah setting, dia panggil proses editing filem tu. Pasal dengan target TV nak siap, katakan 15 bulan. Mana baik kena siap filem tu. Stah duk tomah dia habis lah. Nak ayat. Bukan senang lah nak berjaya. Sacrifice. Selagi suffer. Suffer ni dia Amir Rasulullah ni penderita penanyaan darah dan air mata nak boleh ke berjaya dakwah Rasulullah. Habis kisah dia. Jadi bila tinggal dah semua ni, pergi dah belakang tinggal Rasulullah, Abu Bakar dengan Siti Aisyah, Abdullah Abu Bakar, anak dia, Amir bin Fuhairah, orang pekerja pada Abu Bakar. Siapalah bila turun ayat hamba baca tadi, wa izam kurubikal ladzina kafaru lisbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Siapalah timing perintah untuk Rasulullah berhijrah. Dia kata dari bahasa Arab ni, faqad fa inni qad uzinali fil khuruj, maka aku diberi izin oleh Allah Taala untuk berhijrah. Rasulullah ni dia tak boleh pergi lagi, walaupun orang pergi semua dah, dia kena tunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapalah ketikanya Rasulullah pun diperintah oleh Allah Taala untuk berhijrah. Baik. Jadi bila Rasulullah terima
arahan daripada Allah Taala nak berhijrah tu dia pergi selalu rumah Abu Bakar. Jadi nak royaknya masa tu waktu siang hari, tengah hari. Jadi di kota Mekah ni kalau musim panas orang tak tubik rumah. Tapi kita tengok mana-mana pakak Kailo berlaku dia tu kerana malam tu dia baru dia boleh tubuk rumah muka tak panas. Tapi siang hari memang dia tak rumah kerana kepanasan darjah Celsius cuaca tu. Tapi dekat dia panas terik yang membakar tu Rasulullah pergi juga tubik juga nak pergi rumah bakar dengan tujuan untuk royak berita supaya Allah Taala untuk berhijrah. Kerana untuk teman dia berhijrah ni dia ajak Sayyidina Bakar untuk berhijrah sekali dengan dia. Bila dia pergi tu royak cerita tu kelak kabutlah Siti Fatimah Asma binti Abu Bakar. Anak-anak Abu Bakar kan Abdullah bin Bakar siap makan kain baju, kodok tu. Macam-macam ada persiapan untuk berhijrah. Kerana malam tu dah nak gini. Jadi nak royak ni, wayam kurullah ni, orang kafir Quraisy ni bila ambil keputusan yang muktamad tanpa bangkangnya bunuh Rasulullah. Baik. Jadi bila keputusan puak kafir Quraisy ni baikru hidup atau mati kena bunuh Rasulullah di atas 40 orang pemuda kepung umur Rasulullah dengan pedang duk tangan dan. Allahu akbar. Bahaya kalau cerita betapa kritika, betapa bahayanya istilah nyawa di hujung tanduk dah. Kerana kepung rumah Rasulullah. Belakang depan atas kiri kanan atas bawah. Kepung Rasulullah. Malam tu untuk bunuh Rasulullah. Nak ayat. Ya Allah, siapa begitu semua deh. Baik. Sebelum Rasulullah tinggal untuk keluar daripada rumah dia pesan kepada Sayyidina Ali ni supaya ambil alih tempat dia untuk mengelabui mata puak-puak hak duk kepung rumah dia ni. Jadi dah anggap ke Rasulullah ada lagi dah pasal dia tunggu siang baru dia nak tunggu siang nak tunggu Rasulullah tubik baru dia nak bunuh. Jadi Rasulullah elahnya suruh Sayyidina Ali tunggu tempat dia tidur tu, suruh Sayyidina Ali tidur. Nak taktik Rasulullah untuk orang kafir tidak suka bahasa dia tidur tu duk kata ke dia tidur. Baik, dia pun tubik daripada rumah tu pada malam tu. Tubik dengan mudah gitu ya. Tubik dengan bodoh-bodoh gitu. Dia pun tabur tanah ke atas setiap orang istilah agak lepas debu lah. Jadi bila lepas debu tu jenera habis puak-puak hak duk kepung rumah dia tu. Berdasarkan ayat qiraat waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tuhan sekat depan mata, depan belakang fa aghshaynahum fahum la, menyebabkan dia tak nampak. Depan pun Tuhan sekat, belakang pun Tuhan nampak. Tak nampak Rasulullah tubik daripada rumah dia tu. Hebat deh. Ni ayat pertolongan ni. Gapo nak ayat sini ceritanya? Kita ni dalam hidup ni Tuhan akan tolong. Amizal, faham tu? Acutik nak perkataan ni. Tuhan akan tolong kita ni. Tetapi dalam situasi kita betul-betul terdesak. Istilah rapat din dia baru Tuhan tolong. Itulah maksud Rasulullah sampai tahap nyawa dia diancam untuk dibunuh tu baru Tuhan tolong Rasulullah untuk keluar daripada kepungan pok-pok kafir Quraisy. Rasulullah pun turun, pergi membakar, siap angkoda, siap makanan, pergi nusuk di Gua Sur dulu. Ambo banyak orang sen tentang lalu perjalanan Rasulullah ni kan. Jadi Rasulullah ni, muka dia orang cerdik kan. Dia tidak lalu ikut jalan biasa. Muka jalan biasa, mesti orang tahu dah checkpoint itu, checkpoint ni. Rasulullah ambil jalan yang panggil kontra. Kalau dia skala lalu ke alik ilir ke, pergi ke alik jatuh. Kalau selalu lalu ke alik mudik, lalu ke alik ulu. Jadi Rasulullah kontra pada jalan hak biasa orang-orang kafir Quraisy lalu nak pergi ke Madinah. Dia lalu ke jalan yang tak biasa dilalui. Bahayalah Hamizah. Pergi lalu ke jalan hak tak ada orang pergi.
Tak tahu bukan apa benda ada tengah jalan dengan rimah, kong gajuh dengan macam-macam ada tengah jalan ada 400 kilometer ni kata baru kalau pun jalan kaki 7 hari perjalanan baru sampai. Inilah panggil mukjizat. Dia Tuhan nak menyelamatkan pandai Tuhan ambil cara ambil hello untuk menyelamatkan kita ni. Sabit tu dalam hidup ni pertama sekali yang nak tekan dalam hidup ni pergantungan kita kepada Allah tu kena kemas. Kena kemas tu, kena yakin Tuhan akan tolong kita. Kalau kita confuse memang payahlah. Jadi kedepon ni pergantungan tawakal kita kepada Allah SWT kena tinggi. Jadi inilah yang berlaku pada Rasulullah. Turun dengan bakar tu pergi nusuk di Gua Sur 3 hari 3 malam. Baik. Nak sebut sikit syaitan ni. Panjang sikit hari ni dah. Masa duduk Gua Sur tu anak pada Abu Bakar ni Abdullah bin Abu Bakar. Ni ambil baca dalam hadis ke Arab ni. Abdullah bin Abu Bakar ni kalau kita unggah Siti Fatimah masa tu umur berapa? Siti Fatimah. Nikah Rasulullah. Dia akad nikah umur 7 tahun tapi Rasulullah setubuh dia tu pada umur 9 tahun. Kalau Siti Fatimah, Siti Aisyah. Siti Aisyah ni masa tu umur 9 tahun. Agak-agak umur Abdullah bin Bakar adik dia ni kurang apa ataupun 7 tahun lah. Budak lah baru kelas 2. Tapi nak buat cerdiknya Abdullah bin Bakar ni bila malam dia pergi tempat Rasulullah. Rasulullah dengan ayah dia duduk sembunyi di Gua Sur dia. Mari atas laporan lah kata. Istilah di Mekah ni muka duk cari cari Rasulullah. Muka Rasulullah tubik gak Abu Jahal tawar 100 ekor unta siapa dia boleh bunuh Rasulullah ni. Jadi segala cerita kafir Quraisy ni dia lah tolong pergi royak Rasulullah ni. Malam dia ke tidur Rasulullah. Subuh tak subuh ada dah Mekah. Nak ayat Abdullah bin Bakar ni anak kepada Abu Bakar baru umur 4 tahun. Nak ayat geniusnya dia boleh nampak dah gapo yang sepatut dia buat untuk support ayah dia dengan Rasulullah untuk berhijrah dengan selamat ke Madinah. Baik. Amir bin Puhairah pula perak kambing. Jadi perak kambing tu walolok pergi alah tempat tu lah. Faham tu? Antara sebabnya nak tudung kaki yang dilalui oleh Rasulullah Abu Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar saat ni. Jadi orang kafir Quraisy ni dia nak kesam lah dia tapak kaki lah. Jejak kaki tu. Jadi bila mari perak kambing terhapus sekali lah. Terhapus lalu lah jejak kaki tu. Nak ayat mukjizat. Tuhan atas melalui kambing, Tuhan atas melalui budak. Kalau lepas pada ni Abdullah bin Uraikik. Orang kafir lagi sebagai petunjuk jalan dia tu. Baik. Duduk 3 hari tu, bila pasti tak ada orang mari cari ni, Rasul pun keluar dengan Sayyidina Bakar untuk bertolak ke Madinah. So lagi cerita, tak ingat. Baik cerita pagi dah. Amba ingat, amba royak lah. Jadi masa Rasulullah bersembunyi dengan Bakar di gua tu ada 2 lubang. Jadi Sayyidina Bakar duduk bimbing dalam Rasulullah tengah tidur galik, mari ular ke, mari juki, mari lepel ke apa ke, mari ketik ke. Jadi akan menyebabkan terganggulah Rasulullah nak rehat tu kan. Jadi orang bakar bertekuk dengan kaki dia. Dua lubang ni. Jadi muka dalam gua dia gelak ke. Marilah ular ketik kaki Sayyidina Bakar. Ketik kaki Sayyidina Bakar ular ke. Berair mata. Menahan kesakit ular ketik kaki dia. Ya Allah, kalau kita lah mana? Gelepar dode. Tapi Rasulullah di atas pohon dia ni. Di atas pohon Sayyidina Bakar. Boleh bayar kasih cintanya Sayyidina Bakar kepada Rasulullah. Inilah harga sebuah persahabatan ni. Persahabatan lagu ni lah kita nak cari dunia lah ni. Agak-agak ada ke Hamizah. Sayang kita, sahabat kita yang sehidup semati dengan kita ni. Lah ni kak. Biar mapuh lah. Asal aku kenyang, aku kaya. Nak mapuh pergi. Lah ni, saing, makan saing. Gu, makan gu. Tidak gitu. Inilah dunia lah ni. Payah nak jumpa sebuah persahabatan yang benar-benar kerana Allah. Kasih kerana Allah, benci kerana Allah. Mudah kalau ni. Bukan senang tu. Sebab itulah kita kena cari environment. Environment yang boleh memupuk ukhuwah persaudaraan ni. Tadi hamba masyarakat meeting bisnes hamba. Kita boleh rasa Allah sukanya nega ni.
pasal teamwork kan. Teamwork ni kalau dia kemah, dia jadi sedap lah. Kerja nama lah. Teamwork, support each other, you know. Pakat support. Saya we sudut tazkirah, ni we di sudut strategi, ni we di sudut produk, macam-macam. Support belaka. Atas nama teamwork. Jadi pentingnya teamwork dalam organisasi ni. Komunikasi penting, tapi nak ayat kita senembakan ni, bila sakit dia tubik juga air mata. Bila tubik air mata, tupuh atas pipi Rasulullah tengah tidur. Sedar Rasulullah ni, kejut lah. Guana ada air atas muka. Guana bakal melagak titik air mukamu, air matamu atas pipi aku. Dia pun terpaksa royak dah. Moga Rasulullah sedar. Sebenarnya tak saya royak Rasulullah tidur sedar. Tapi bila Rasulullah sedar, terpaksa royak jugalah. Dia royak aku tu tengah bertidur, tak diulam ketik. Waktu aku sakit doa sampai tubik air mata. Rasul pun ambil kaki saya bakar, sapu-sapu tu immediately siap selalu. Tak payah pergi unit kecemasan ke apa lah. Siap selalu. Ya Allah, inilah persahabatan Hamizah. Jadi kita kena cari sahabat-sahabat yang boleh kita bersahabat berkawan ketika sunuk, ketika senang dan berkawan juga ketika susah. Hak ramalan ni berkawan ketika senang, ketika susah kat pakat lari habis. Itulah realiti. Tambah-tambah orang politik. Orang politik ni tengoklah tekah dia tak ada pakat, tak ada kuasa, tak ada jawatan, orang tak ingat lalu. Nak ayat. Orang politik kerana sains politik bukan kerana Allah, kerana kedudukan, kerana status, kerana jawatan. Nak benar aja. Sains nak benar ni mutak ikhlas sains. Faham tu? Dia sains ni biar hak kita boleh pergi kat orang. Agak-agak Hamizah boleh pergi kat Amafan. Tu sains sungguh. Persahabatan kerana Allah. Inilah hak Rasul nak bina di antara Muhajirin dan Ansar ni lepas pada hijrah ke Madinah tu. Baik, kita kembali kepada. Jadi Rasulullah pun lalulah perjalanan hijrah ke Madinah melalui jalan yang tak pernah dilalui. Sampailah satu kampung, singgah ke satu rumah tu ada seorang perempuan. Lelaki tak ada. Sampai kampung ketuk pintu tanya kata mana Cik Abel dia? Cik Abel tak ada pergi kebun dia. Adalah seekor beri. Kekek beri ni. Dia nak jalan jauh ke, haus berasalah nak minum susu tu untuk mengembalikan tenaga tu. Tuan rumah dia kata nak jamu gapo, dia kata tak ada gapo. Tengok kambing beri pun kekek tu, air susu pun tak ada. Jadi Rasulullah pun dipegang kambing tu, serta-merta jadi gemuk kambing tu mengeluarkan susu. Mukjizat, nak sebut mukjizat. Jadi nak ayat purah susu, sana bakar pun boleh minum sampai kenyang, Rasulullah boleh minum sampai kenyang, makbak, bini kepada makbak ni pun minum sampai kenyang. Lepas tu boleh taruh pula, stetung lagi. Jadi lelaki nak balik ni. Jadi Rasulullah pun tinggal tempat tu, pergi lebih kurang pakai kalau keren mana, tak tahu mana. Baru tu lagi ni balik. Jadi bila tak laki balik ni, royaklah bini cerita ni. Kata, aku jumpa dengan dua orang. Dia kata, mari kapal kita singgah rumah kita ni. Aku pun heran, mana kata, bila dia mari ni, kambing kita tak aja tubik susu, tiba-tiba tengok susu. Aku boleh makan, dia boleh makan, boleh tinggal kamu lagi. Tak laki pun kejut. Ya kalau dia kata, itulah Rasulullah dia kata. Terkejut makbak ni. Nak ayat, nak buat kata tak ada rezeki dia. Tu cerita nak boleh Rasulullah safar ke Madinah. Jadi pada Rasulullah tolak ni boleh safar. Jadi pada 11 ataupun 10 awal tu baru dia safar di Madinah, di Quba. Jadi Rasulullah safar di Quba ni lah dia mendirikan masjid di Quba ni sebagai transit pertama. Yang merupakan masjid pertama yang dibina atas muka dunia ni ialah di Masjid Quba. Kalau kita pergi Madinah, kita akan jumpa lah Masjid Quba tu. Baik.
Hamba nak berhenti setakat tu lah. Nak berhenti Rasulullah sapa ke Madinah. Cerita kemudian tu insyaAllah kalau ada masa kita sambung ke depan lah. Cuma nak ayat sininya sahabat-sahabat semua. Jadi peristiwa ni dia bukan setakat peristiwa. Dia ada hikmah. Ada hikmah yang tersirat. Tapi ulama rayaknya, di antara hikmah yang kita nak sebut dalam peristiwa ni ialah soal pengorbanan. Dalam kehidupan ni, mesti kita kena ada pengorbanan. Kalau dalam rumah tangga, pengorbanan suami terhadap keluarga dia. Kita sebagai suami, sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memimpin rumah tangga kita kena korban segala-gala demi kebahagiaan rumah tangga. Faham tu? Susah senang tak apa. Asal ke anak bini senang kita susah tak apa. Asal anak bini boleh makan kita tak makan tak apa. Tu maksud pengorbanan. Kena sapa tahap itulah Hamizah. Kena rela segala-galanya demi kelangsungan kehidupan rumah tangga kita. Faham tu? Kita tak royak lagi aspek pengorbanan dalam benda-benda lain. Amat nak sebut sikitlah tengah hari ni. Perjuangan. Perjuangan gapo hak paling suka, paling payah, paling susah. Perjuangan Islam. Itulah realiti. Kita ni kalau sekadar nak semaya, nak puasa, tak ada orang halal pun. Ada orang marah kita semaya. Ada orang marah kita puasa. Ada orang marah kita ke masjid. Tapi bila kita berjuang untuk menyatakan kemungkaran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau sungguh hak baik, ramai orang setuju, sebab itu maaflah orang dakwah tabligh. Orang dakwah tabligh tak ada orang yang marah. Moga dia gajak orang pergi semaya, acur pergi dakwah tabligh royak hajat ni tak putus, tak buat Islam, tak melaksanakan hudud, tak menghalalkan haram, macam-macam lah. Kemungkaran berada negara dak. Macam-macam kemungkaran yang berleluasa. Hukumnya orang hina Islam ni bunuh. Hukumnya orang murtad, orang hina Islam bunuh kalau ikut hukum Islam. Tapi tak boleh nak kuasa. Jadi penoniah perlu kita perjuangkan. Kerana ini adalah apa yang Tuhan perintah atas kita. Jadi bila Tuhan perintah kita kena buat. Jadi benda nak buat ni memerlukan ada kuasa. Nak boleh ada kuasa tu lah bukan senang. Nak boleh benar Kelantan pun payah. Apa tu nak benar pergi kat pusat. Amat nak sebut selalu secara direct point pada tengah hari ni. Orang duk kata dulu PAH tak ada dah kerajaan. Orang duk kata gitu kan. Lah ni PAH duk kerajaan apa PAH tak buat. Bukan masalah tak saya buat. Memang duk royak, duk tekan, duk suruh. Tapi apa sangat 3 orang berbanding dengan 40 orang. Faham tu? Kita ni, nak beki ni, kita tengok juga dipanggil timing tu. Rumah nak utuh, kita pakat pergi kocok. Faham tu? Itu istilah. Boleh faham tu? Lah ni kerajaan ni tak stabil lagi. Dengan keadaan, panggil duk warak ke lah. Jadi, kita kena hold lah dulu. Benda tu siap dah. Rang enactment kanun RU355 tu siap dah, cuma tunggu masa nak bawa dalam dewan. Tapi dengan kekuatan yang ada lah ni, orang panggil tidak the right time. Jadi kita dong supaya kuasa yang kita akan dapat daripada RU15 esok, kuasa yang betul-betul dominan. Faham tu? Majoriti 2/3 baru sedap kita nak kerja. Menteri-menteri kita pun ramai duduk dalam kabinet tu. Sebab itu kita target 40 kerusi. Paling minimum untuk kita benar. Bila kita ramai kerusi, tak sedap kita press, tekan kerajaan supaya ikut kandak kita tu. Itu dia panggil benda yang perlu kita faham lah ni. Tapi tak apalah. Asasnya kita nak perjuangkan supaya Islam tu dapat dimartabatkan, dapat didaulatkan dalam negara kita. Faham tu? Inilah perjuangan yang paling suka. Kerana kita ada musuh kan. Perjuangan ni bila kita nak buat Islam mesti ada musuh. Musuh dalam musuh luar. Musuh dalam tak apa lagi. Musuh luar tak apa lagi, musuh dalam apa panggil hati kita ni, jiwa kita yang kotor, nak jual Islam tapi dalam keadaan kita sendiri pun tidak ikhlas. Payah nak benar. Jadi kita ambillah semangat hijratul rasul untuk kita ubah sikap kita, tingkah laku kita, tutur kata kita,
penghijrah pada buruk kepada baik. Hijrah hati dia panggil. Hijrah sikap, attitude, perangai kita. Perangai ni, manusia ni perangai bisa. Orang tak cara pergi tujuan ni, kau pakat tinggi mana, kau mu pengaruh besar mana. Orang nak tengok perangai mu. Perangai uduh ke perangai baik. Kita dengan lelaki dengan bini begitu. Kita ialah comel, pitih banyak harta pakat. Kita nak juga. Tapi perangai tu akan menentukan survivor dalam kehidupan rumah tangga. Yang mengekalkan kelangsungan kebahagiaan rumah tangga ni adalah perangai, akhlak, juru, mari tak tinggal, mari sunat tak tinggal, baca Quran tak tinggal, manggu tengah malam tak tinggal. Kita hidup ke sehari-hari itu dengan environment tu lah. Hamizan, Ambo nak tahu setakat ni, siapa yang tak pernah tinggal semaya Jumaat? Siapa sini? Hamizan, please. Itu apa ni, Sazwan. Setakat ni tak maintain semaya Jumaat. Mana certain tanya ada, tapi tidak konsisten lah, tidak istiqamah. Baik. Sebagai parameter, kayu ukur, saya nak kaki tangan orang lelaki ni jangan tinggal semaya Jumaat. Kerana kelebihan dia sangat banyak. Terutama kita pergi semaya masjid. Kalau boleh buat ni pun banyak dah. Kita akan dapat kebaikan kita. Tambah-tambah kita pergi semaya subuh berjemaah di masjid. Bagus tak? Eti berumah tangga dah ke? Eti? Oh, boleh kosong lagi. InsyaAllah ada orang isi dah. Jadi mana kalau kita ada suami, kalau serta-serta bolehlah kita semaya sekali. Tapi afdalnya semaya masjid suami ni. Supaya dia dapat environment tu. Lah ni semaya masjid ni ada orang ngajar. Baik. Bila kita pergi masjid, kita boleh follow semaya sunat tahiyatul masjid. Kita boleh pahala iktikaf. Kita boleh pahala semaya solat sunat subuh tu. Boleh pahala semaya jemaah. Boleh pahala dengan baca Quran. Lepas pada tu. Boleh pahala dengan orang ngajar. Banyak mana pahala. Waktu subuh tu. Renyah-renyah dah kita dapat pahala dan kebaikan. Hak tu yang kita nak benar-benar dalam kehidupan sehari tengah hari kita ni. Faham tu? Tak apalah kita tidak mewah di sudut RM1 material ni. Munggu pakat kita pun kelahan kebun ada. Tapi kita ambil lah kekuatan di sudut kekuatan rohani, kekuatan ibadat, kekuatan hubungan kita dengan Allah. Tuhan ni nak tengok hati kita, bukan nak tengok luaran kita. Tuhan nak tengok sejauh mana ketakwaan kita ni dengan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Merasa setakat itulah dulu pada tengah hari ini. Apa yang nak berkongsi dengan sahabat-sahabat semua. Tentang peristiwa Hijratul Rasul yang menjadi acara tahunan bila datangnya bulan Muharram, bulan pertama dalam kalender Islam. Mudah-mudahan apa yang amba sebut, amba kongsi pada tengah hari ini benar-benar boleh merubah di segi kehidupan kita daripada baik kepada sangat baik, daripada sangat baik kepada terbaik. InsyaAllah adalah something yang kita akan dapat kalau kita betul-betul berubah daripada buruk kepada baik, daripada baik sangat baik kepada yang terbaik. Mindset amba nak letak situ. Sebelum amba mati, segala benda amba buat, amba nak buat yang terbaik. Baik dalam kehidupan rumah tangga dengan anak bini rumah, baik dalam kehidupan dalam dunia bisnes hamba, baik dalam kehidupan dunia dakwah hamba, baik dalam kehidupan politik. Politik ni benar penting dalam kehidupan. Kerana politik ni ada dalam Islam kan. Jadi setiap perkara kita buat, wa iza amila amalan ayyutkina. Bila kita melakukan satu amalan, satu perkara tu buatlah dengan sehabis baik. Faham tu? Pegang ni ada. InsyaAllah kita memohon taufik dan hidayah kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala memberi kekuatan dalaman kepada kita untuk kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan Allah. Minta maaf banyak terkasar bahasa, tersalah kata, ampun maaf dipinta.
Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika syukrika wa husna ibadatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menadah tangan kepada Engkau, ya Allah. Kami menadah tangan kepada Engkau, ya Allah, untuk berdoa kepada Engkau, ya Allah, untuk memohon kepada Engkau, ya Allah, tentang kehidupan kami di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, tunjukkan kami kepada jalan yang benar, ya Allah. Jalan yang menyelamatkan hidup kami di dunia ini dan jalan yang menyelamatkan hidup kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami baca, apa yang kami tahu, ya Allah, berdasarkan kisah Hijratul Rasul yang dialami oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar dapat mengisafkan kami, benar-benar dapat menyedarkan kami tentang hakikat sebenarnya apa yang perlu kami lakukan dalam kehidupan ini, ya Allah. Kami perlu berubah, ya Allah, untuk menjadi lebih baik, ya Allah, menjadi yang terbaik dalam amalan kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan umur yang ada pada kami ini, ya Allah, dapat kami gunakan sebaik-baiknya untuk tujuan kebaikan agamamu, ya Allah. Untuk tujuan kebaikan agamamu, ya Allah. Untuk tujuan memberi manfaat kepada manusia di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, baikilah hati kami, ya Allah. Baikilah amalan kami, ya Allah. Supaya setiap amalan kami yang kami lakukan, dapat kami lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh ikhlas demi mencari keredaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu akhlak yang ada pada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan akhlak yang paling mulia. Tidak ada akhlak manusia yang hidup atas bumi ini yang dapat mengatasi kemuliaan akhlak yang ada pada junjungan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami tidak berkesempatan untuk melihat wajah Nabi kami, ya Allah. Kami tidak berkesempatan untuk melihat wajah Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kami rindu dan kami kasih kepadanya, ya Allah. Jadikan kasih kami, rindu kami hanya tertumpah kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kami mendapat syafaat di akhirat sesat, ya Allah. Tidak ada orang yang boleh menolong kami, tidak ada orang yang boleh memberi syafaat kepada kami di hari esok, melainkan syafaat Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Tanamkan dalam diri kami rasa kasih, rasa cinta pada kami, kepada Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Letakkanlah kecintaan kepada Allah dan Nabi kami sebagai kecintaan yang mengatasi segala-galanya, ya Allah. Mengatasi kecintaan kami kepada ibu bapa kami, mengatasi kecintaan kami kepada anak dan isteri kami, mengatasi kecintaan kami kepada semua manusia yang ada di atas dunia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa besarnya nikmat kami hidup dalam Islam ini, ya Allah. Betapa besarnya nikmat kami hidup dan kerana kami beriman kepada Engkau, ya Allah, dan beriman kepada Rasul utusan Engkau, ya Allah. Ya Allah, kami tidak akan selamat hidup dunia ini sekiranya kami tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan amalan kami sehari-hari ini adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah, ya Allah, berkatilah kehidupan rumah tangga kami, anak dan isteri kami, suami kami, adik-beradik kami, waris-waris kami, sahabat kami, ya Allah. Ampunilah dosa kami, ya Allah. Kami tahu kami banyak melakukan dosa, ya Allah. Kami masih sangat lemah dalam menghadapi pujukan rayuan syaitan untuk melakukan maksiat dan dosa, ya Allah. Lindungilah kami daripada hasutan syaitan dan iblis yang sentiasa mendorong kami untuk melakukan kejahatan dan dosa serta maksiat kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kekalkan kami dalam ketaatan kepada Engkau, ya Allah. Kekalkan ketaatan kami kepada Engkau sampailah kami mati, ya Allah.
Kami sangat-sangat merindui kematian kami dalam keadaan kami mati dalam keadaan baik, ya Allah. Mati kerana husnul khatimah. Mati kerana comel, mati dalam keadaan mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, sedang kami tidak tahu nasib kami dalam kubur, ya Allah. Kami tidak tahu nasib kami dalam kubur, ya Allah. Kubur ada dua tempat, salah satu tempatnya menjadi salah satu daripada taman-taman surga, dan salah satu tempatnya menjadi salah satu daripada kawah-kawah neraka, ya Allah. Jadikan kami sebagai orang yang dilindungi oleh Engkau dalam kubur, ya Allah, yang menjadi salah satu daripada taman-taman surga, ya Allah. Betapa azabnya dalam kubur bagi orang yang melakukan maksiat masa hidup dunia. Ya Allah, bagi orang yang telah mati, mereka semua menyesal nak hidup balik atas dunia untuk cover balik segala kesilapan, segala maksiat yang mereka lakukan masa hidup dunia. Tapi kesempatan itu telah tidak diberi oleh Engkau, kerana bila mati tidak ada peluang lagi untuk hidup kembali, ya Allah. Ya Allah, jadikan hidup kami ini adalah hidup yang penuh ketaatan kepada Engkau bagi petang siang mana, ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kami. Jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan kami. Jadikan Al-Quran sebagai penawar rahmat, syifa'un wa rahmah kepada kehidupan kami, ya Allah. Jadikan pergantungan kami kepada kitabillah wa sunnati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa arhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Alhamdulillah, pada tahun ini Pekayatim telah meneruskan program ibadah korban yang kedua di Thailand, iaitu secara spesifiknya di kawasan Naratiwat dan juga di Patani. Pihak Pekayatim mempunyai dua orang wakil di sana, iaitu Encik Mat Sukri yang in charge di Naratiwat dan Puan Masitah yang in charge di Patani. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kami berjaya mengorbankan sebanyak 3 ekor lembu, iaitu 2 ekor di Naratiwat dan 1 ekor di Patani. Untuk korban di kawasan Naratiwat, kami anggarkan lebih kurang 80 keluarga telah menerima dari korban tersebut. Secara spesifiknya di Naratiwat, tempat pelaksanaan korban adalah di Kampung Kelubi, Kuala Kawil, dan di Patani pula ibadah korban telah dijalankan di Kampung Pulau Kerengga. Alhamdulillah, pada tahun ini seramai 12 orang peserta telah menyertai ibadah korban anjuran Pekayatim, dan setiap peserta akan menerima ECJ tanda bahawa mereka telah menyertai program ibadah korban anjuran Pekayatim. Saya mewakili Pekayatim ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah murah rezeki, panjang umur. Kita akan jumpa lagi pada program Pekayatim yang akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kesilapan daripada saya sendiri. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan meredai setiap amal ibadat korban kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Syahidah, wakil daripada Pertubuhan Kebajikan Anak-Anak Yatim Kelantan, iaitu Pekayatim. Pada tahun ni, buat pertama kalinya Pekayatim bekerjasama dengan Era Green Farm Cambodia dalam menganjurkan program ibadah korban di Vietnam. Program ibadah korban ini telah dilaksanakan pada tarikh 10 Julai, iaitu Hari Raya pertama di Malaysia dan Hari Raya kedua di Vietnam, bertempat di Madrasah Tahfiz Al-Quran Jami'ul Azhar, iaitu MATAZ di wilayah An Giang, Vietnam. Program ibadah korban ini melibatkan beberapa pihak, iaitu warga MATAZ itu sendiri dan juga AJK pelaksana Era Green Farm Cambodia dan juga penduduk setempat.
buat pertama kalinya Tuan Haji Zaki iaitu Presiden Jamiah Islamiah Wilayah Angyang Vietnam telah turut serta dalam sesi pembahagian daging korban. Saya mewakili Pekayatim dan juga Era Green Farm Cambodia ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam program ibadah korban pada tahun ini. InsyaAllah panjang umur, ada rezeki, kita akan berjumpa lagi pada program tahun akan datang. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu juga datangnya daripada Allah, hasil kekhilafan daripada kami. Ingin saya ucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua umat Islam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dan memberkati ibadah korban kita semua. Assalamualaikum.